Okey. Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum and very good morning to everyone. Alhamdulillah, thank you Dr. Amir, our speaker today, for sharing with us some of the video clip for us to start the session by 10:20. Welcome everyone to our session today. It is a webinar sharing session on online teaching and learning series at UTEM. For your information, this seminar is being organized by Center for Academic Excellence and Scholarship KAIS UTEM. I am Jariah Muhammad Joy, your moderator today. And I welcome everyone to this first slot of the second series that we have. For your information, we already have conducted the first series last week throughout the throughout the days during last week, and today is the second series which we are going to have each slot by 10 a.m. till 12 noon every day at this webinar sharing session. So today, Alhamdulillah, we are here and we have our very enthusiastic and motivated, talented speakers with us, Dr. Amir bin Aris. InsyaAllah semua ramai yang dah kenal Dr. Amir bin Aris. Satu Malaysia tu tadi tu. Siap ada webinar bernama archive lagi. Okay. But then I would like to introduce Dr. Amir to everyone as our formal introduction for this session. Dr. Amir Aris is a senior lecturer at UTEM in the Faculty of Technology, Entrepreneurship and Fakulti Teknologi Keusahawanan, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan UTEM. Okay. So Dr. Amir has various experience. He has been service at UTM as a human. He has an experience as a human resource and administration executive at Johor Land Berhad since 2004, and then he had joined UTEM since 2006 until now 2012. And Dr. Amir has a PhD in Technology Management in Human Resource Development from UTHM in a topic of training and development on innovative work behavior. And overall, Dr. Amir is a professional certified NLP trainer in various aspects, hypnotherapist, NLP coach, NLP trainer, master practitioner, and also various others. Okay, I believe we have been blessed to share today's session dengan tajuk semakin saya positif, semakin saya produktif. InsyaAllah, we will start the session now and I will pass it to Dr. Amir, and hopefully we can be more productive after this, insyaAllah. Pass to you, Dr. Amir. Dr. Amir boleh start session? Okey, terima kasih. Sekejap saya buka slide.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, thank you very much PM Dr. Jariah for generous introduction. Saya percaya pagi ini adalah pagi yang memujakan dan saya mendoakan PM Jariah sentiasa berada dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan happy, dalam keadaan tenang dan dalam keadaan sentiasa teruja untuk melakukan sesuatu yang menggembirakan. Dan kepada semua sahabat-sahabat saya dapat lihat di sini, Cikgu Jasmi tolong angkat tangan. Itu dia Cikgu Jasmi. Dr. Syahri. Yes, thank you very much for your support. Saya nampak juga Cik Azhar daripada AIM, kalau tak silap saya. Kalau boleh saya nak sebut satu persatu sahabat saya, Dr. Nabil. Dr. Nabil, thank you very much. Thank you very much. Mana Dr. Nabil tadi saya nampak. And then kawan-kawan yang lain, Alhamdulillah. So, my first question yang paling simple ialah, apa khabar semua anda hari ini? How are you today? Boleh saya dengar respon? Silakan. Boleh respon di chat, boleh saja on mic dan respon kepada saya. Dr. Fakhrul Razi. Alhamdulillah. Yes, Alhamdulillah. Dr. Cikgu. Tengku Noh daripada UMT. Yes. UMT ke Yudiza? Puan Azian. Sahabat saya Dr. Mak Fauzi. Dekan PPPI. Kalau boleh nampak muka lagi kita dekat ya. InsyaAllah. Okey. Saya harap semua sekali berada dalam keluar biasa. Dan kalau saya tanya dengan soalan yang first, are you okay? Jawab alright. Saya nak semua sekali on mic, saya nak tanya, are you okay? Sila jawab semua sekali. Alright. Okay. Alright. Alright. Okay. Alright. Okay. Are you okay? Please respond me. Alright. So otherwise, are you okay? Okay. Alright. Alright. Jangan silap, biar dia silap. Are you okay? Alright. Are you alright? Right. Okay, alright. Okay. Alright. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, kita mulakan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan dan puan, kita ada masa lebih kurang 1 jam. PM Jariah akan mengawal saya. 1 jam ini adalah introduction, tapi kita tengok apa yang boleh kita buat. So, tajuk kita ialah semakin saya positif, semakin saya produktif. This is one of the hypnotic communication, the more. Okay, the more. Semakin saya positif, semakin saya produktif. Apa yang positif, apa yang produktif. So, kita akan bincang. Dia memang spontan. Dan Makin macam ya. kadang-kadang kita terlepas, dia tahu. Kadang kita benda tu kita dah on track dah. Ya. Cikgu Jasmine sejauhnya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pagi ini. Dan terima kasih kepada KAIS. Ini anjuran daripada KAIS UTM. So terima kasih atas kepercayaan ini. Dan syabas dan tahniah kepada semuanya sekali kerana dalam banyak perkara tuan-puan lakukan, tuan-puan telah memilih dan terpilih untuk datang ke webinar ini. Dan syabas, tahniah sekali lagi dan tidak terlambat, ini adalah hari yang ke-18 kalau tak silap saya. Salam Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang berbeza tetapi jauh lebih bermakna, insya-Allah. Dan saya nak tanya agak-agaknya hari ini kita yang mana satu Kita nak pilih yang mana? Dr. Cikgu. Kalau boleh respon, Dr. Cikgu yang mana satu? Oh, saya happy. Happy, so maknanya Profesor Bin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. This is power of choice. So maknanya Dr. Cikgu memilih untuk happy hari ini. Alhamdulillah, saya yakin yang lain juga berada dalam webinar ini adalah orang-orang yang nak positif dan nak menjadi happy. InsyaAllah. Okey, kita teruskan. Barangkali ada yang masih belum mengenali saya. Saya kenalkan diri saya Amir Aris. Berasal daripada Johor, orang Jawa. Amir Aris Al-Jawari Al-Johori Al-Malaki sebab saya bertugas di Melaka, di UTM. Dan Alhamdulillah bidang saya Human Resource Development dan Alhamdulillah saya dah beristeri 2 anak.
Dan kalau lihat situ saya dah beristeri 2 anak. Ibu Jasbi dah senyum. Dr. Syahri pun dah senyum-senyum lah tu. Okay, jangan silap di mana koma dan tonasi yang berbeza menjadikan salah faham. Dan kebanyakan dalam dunia ini, tuan dan puan, bercakap tentang komunikasi, ada seorang wanita yang menjadi punca pergaduhan. Dan saya yakin ramai orang kenal wanita itu. Agak-agaknya siapa wanita itu? Dialah punca segala macam masalah dalam dunia ini. Dalam konteks komunikasi. Siapa boleh jawab? Siapa kenal wanita itu? Boleh tulis dekat chat. Saya tunggu respon. Ada respon? Dr. Syahri. Ya, Cik Kia. Oh, bukan Cik Kia. Bukan Cik Kia. Bukan Cik Kia. Punca wanita ini adalah punca segala bentuk masalah. Mungkin ramai kawan-kawan kita yang wanita ni, apa pula ni? Wanita pula disalahkan. Saya tak boleh cakap lagi tuan dan puan, wanita tu saya nak kenalkan, dialah punca segala banyak masalah komunikasi saya kenalkan. Itulah dia, miscommunication. Saya ulang semula, miscommunication. Okey? Itulah dia miscommunication. Kita akan bincangkan nanti. Okey, ini sedikit tentang diri saya, tuan dan puan, insya-Allah kita akan lebih kenal mengenali dan pastikan anda dalam tempoh 1 jam lebih sikit ini, pastikan anda dalam keadaan seronok, pastikan anda sentiasa senyum, kemudian pastikan anda dalam keadaan apa lagi? Dr. Syahri? Dalam keadaan teruja. Teruja, betul. Yes, teruja. Apa lepas ni? Kemudian kalau boleh tuan dan puan, kita berkongsi hari ini, kita berkumpul hari ini untuk membuka minda kita. Kalau barangkali apa yang saya sharekan ini tuan-tuan dah tahu, tetapi hari ini kita nak bincangkan. Barangkali tuan-tuan ada benda nak share juga dalam webinar ini, sama-sama kita bincangkan dan sama-sama kita ambil makna. Saya datang ke sini, saya berada di sini bukan untuk mengajar, jauh saya tak layak untuk mengajar, tapi saya nak sharing apa yang saya tahu. Dan untuk makluman, seingat saya dalam sesi ini saya ada guru-guru saya juga, sahabat-sahabat baik saya, Cikgu Jasmi, very experienced NLP. So mungkin Cikgu Jasmi nanti kalau ada soalan daripada saya pun bukan speaker saja, saya pun boleh tanya soalan. Ini dia, the power of speaker. Dengan moderator kita kontrol PM Jariah sampai ke sudah. So peserta kena standby, nama anda akan disebut bila-bila masa untuk pastikan anda sentiasa peka dan berada. You are in the moment of this seminar. Okey, dan InsyaAllah izinkan saya untuk berkongsi pada hari ini. Kalau tuan-puan izinkan saya, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat sesuatu. Kita bawa gelas kosong, gelas yang penuh kita simpan, jangan buang airnya. Kita bawa gelas yang kosong sama-sama kita belajar. Okey? Dan next. Kita mulakan. Okey, saya nak tuan-puan respon saya, apa yang anda nampak? Respon kepada saya. Boleh tulis dekat chat ataupun boleh sebut saja. Apa yang anda nampak? Silakan. Saya menunggu. Black circle. Bulatan hitam. Yes, good. Dot hitam. Very good. Thank you. Oh, okay. Tuan Suhaimi. Teknologi Suhaimi. White background. Lagi. Black hole. Okay. Thank you very much atas respon yang diberikan. Nampaknya ramai orang nampak titik hitam. Okay. Next slide. Apa yang anda rasa? Sila tuliskan apa yang anda rasa. Yeah. Okay, good. Yes, good. Good. Thank you very much. Next. Okay, apa yang dah nampak dan apa yang dah fikir? Nothing is possible. Good. Thank you. Ini ramai yang terfikir ni. Just do it. Yes, good. Okay. And next. Apa yang anda fikirkan?
Air biru, blue. Okey. Air sirap biru. Oh, bulan puasa air sirap biru Okey. Saya pun pakai blazer biru ni, air sirap biru. Ada ke air sirap biru? Ada ke? Tak ada kan? Nila, yes. Tenang biru. Good. Disebabkan tajuk pun semakin saya positif, semua positif. Very good. Very good. Half full. Yes. Thank you. Dr. Nabil Hassan. Half full. Okay. Next. Okay. Sekarang saya nak mengajak tuan dan puan, cuba kita tengok pada angle yang berbeza apa yang telah saya tunjukkan tadi. Izinkan anda untuk melihat dari sudut yang berbeza. Sometimes you need to look at life from a different perspective. Okay? Jom kita lihat balik. Okay. Dr. Syahri boleh tolong sebutkan untuk saya? Sebut apa tu, Dr. Amir? Yang tertulis tu. Whether a glass is if half full or half empty depends on the attitude of the person looking at it. Ramai orang half empty, separuh kosong. Saya nampak tadi Dr. Nabil half full. So attitude depends on the thinking process. So kita tengok lagi yang lain, different perspective. Ini dia. Just do it, nothing is impossible. And then saya nampak tadi semua orang memberikan makna yang hebat kepada rimau ni. Nampak dia macam gigit kepala anak dia masuk dalam mulut dia. Rupanya tak. Singa tu, Mel. Ya? Singa. Singa Oh, ni singa betina. Singa betina. Thank you. Saya singa dengan tiger pun dah kelabu asap tadi. Okey, singa. Dr. Syahri singa. Singa menjinjing leher anak dia kerana kasih sayang. Saya nampak semua positif kasih sayang. Okey, next. Okey, apa berlaku? Ramai antara kita tadi, saya perasan, fokus kepada black dot. Hanya seorang je teknologi Suhaimi tak silap saya yang fokus kepada white. Dalam banyak perkara dalam hidup ini, ada banyak yang cantik putih, yang bersih suci. Tapi kadang-kadang kita lupa nak fokus. Kita fokus kepada yang bulatan hitam. Barangkali gambaran bulatan hitam ni perkara yang negatif. Ya, ini maksud yang saya cuba sampaikan. Kita tak fokus pada yang lebih banyak, putihnya lebih banyak, kita tak fokus. Saya tak tahu. Mungkin kita ada pengalaman, memang banyak perkara yang baik tentang seseorang, tapi terkadang mata ni terfokus perkara yang tak baik pada orang. Kita kena muhasabahlah. Ini waktu yang cantik sesuai untuk kita muhasabah. Okey, next. Anda pernah menghadapi suasana seperti ini? Kita kata 9, dia kata 6. Dia kata 6, kita kata 9. Adakah salah satunya salah atau kedua-duanya betul? Kita fikir-fikirkan. Slide yang awal ini saya nak mengajak tuan-tuan berfikir. Kita cuba fikir, apa sebenarnya tentang positif? Okey, next. Ini yang saya nak sampaikan tuan-tuan dan puan. Ia berkaitan meaning that you give. Apakah makna yang anda berikan? Apakah makna yang anda berikan? Cuba tanya diri anda, pada setiap apa yang anda lihat di sekeliling anda, apakah makna yang anda berikan? Paling simple, paling mudah, apakah makna puasa di bulan PKP ini? Apakah makna bulan puasa sempena PKP ini? Apakah makna yang kita berikan? Dan apakah makna puasa itu sendiri? Ada orang memberi makna puasa itu dapat pergi bazar Ramadan. Ada orang menyatakan bahawa puasa itu adalah tak makan, tak minum. Ada orang menyatakan bahawa Ramadan itu adalah boleh solat tarawih dekat masjid. Ada orang menyatakan bahawa puasa itu bukan saja tak makan, tak minum,
dan juga meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan kalau kita beri makna paling tinggi lagi, puasa itu apa ya? Bukan saja tak makan tak minum, tetapi panca indera kita pun berpuasa. Maknanya mata berpuasa, hidung berpuasa, telinga berpuasa, mulut pun berpuasa. Wow. Kalau kita nak berikan makna lebih tinggi, lebih mendalam, apa makna puasa kepada kita? Kepada orang alim, kepada orang sufi yang hebat, makam yang tinggi, dia menyatakan bahawa puasa itu bukan saja tak makan tak minum, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, puasa panca inderanya, tetapi hatinya juga berpuasa. Wow. Hatinya juga berpuasa. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan hari ini, dalam banyak lintasan di hati kita masing-masing, banyak yang negatif ke banyak yang positif? Kita tahulah diri kita kan. Lintasan dalam hati kita tu pun kita boleh ukur, negatif ke positif. Apa pun tuan-tuan dan perempuan, itu adalah hak kita untuk memilih. Sama ada kita nak membenarkan kita nak benarkan lintasan negatif itu lalu dalam hati kita ataupun positif itu lalu dalam hati kita. Positive and negative are direction. Which direction do you choose? Saya percaya semua nak pilih yang positif. Okay, now. Kenapa perlu kita positif? Kenapa? Saya percaya ramai orang tahu ni. Ini kita just nak ingatkan balik. Kenapa perlu kita positif? Tuan dan puan, apa berlaku kalau kita negatif? What if kalau kita choose negatif? Oh, Prof. Faiza, we are our script writer. Very good. Okay, soalannya, apa berlaku? What if? Apa kata kalau kita pilih negatif? Apa berlaku? Jom kita tengok Kita tengok. Orang yang pilih untuk membenarkan negativity ada dalam diri dia, saling tak tumpah fungsi dan peranannya seperti lalat. Dalam video sebelum ini saya share. Ada orang kata mata lalat, tapi saya katakan lalat itself. Lalat sebagai package dia. Lalat hanya fokus kepada perkara-perkara yang busuk. Letaklah dia pun di tempat bunga, dia akan cari busuk-busuknya. Tak perlu lihat orang lain, cuba kita lihat diri kita. Saya melihat saya, tuan-tuan melihat tuan. Kita jaga kita. Adakah kita ni dalam waktu tempoh seumur hidup kita, berapa banyak kita gunakan peranan lalat ini untuk menjelaskan diri kita? Tuan, ni soalan. Kita ni soalan muhasabah diri. Kita nampak je luar mata kita, kita nampak keburukan. Tapi bila kita lihat dalam diri kita, kita akan ceritakan kehebatan kita. Atau peranan ini mesti berubah, mesti diubah. Bila lihat keluar diri kita, kita cari kekuatan. Tapi bila kita lihat ke dalam diri kita, kita cari kelemahan dan kita baiki. Oh, Dr. Syari, bunga teh ayam lalat suka tak? Alamak. Agak-agaknya. So, kita cerita pasal lalat. Okay. Cuba masing-masing baca. Dan selepas baca, tuliskan dekat chat apa anda rasa. Teknologi Nurhaz Lidah, nak tergelak baca lah. One City Idris, stress. Siapa ni? Dr. Muhammad Fauzi. Kadang-kadang belum kerja dah rasa stres. Belum kerja dah letih. Pusing-pusing stres. Baca pun dah pening.
berapa banyak keadaan seperti ini kita pernah lalui? Okey. Dr. Robia, tak perlu sangat layan sangat stres ni. Kalau stres ngaji puas-puas, mengadu pada Allah, insya-Allah semua stres resolve. Exactly, smack down. Kita balik kepada yang mengurus stres. Raja pengurus stres, balik kepada Tuhan. No doubt. Okey. Baik. Baik. Inilah yang selalu kita lalui tuan dan puan. Inilah yang selalu kita lalui. Agak generalisasi, tapi saya percaya ramai orang tadi kita nampak chat belum buat kerja dah stres. Kadang-kadang benda tu esok tapi hari ni dah stres. Kadang-kadang esok tu pun tak tahu berlaku ke tidak tapi dah stres sekarang. Okay? Okay, now. Saya tak nak cerita sangat kesan yang negatif tapi sekali lalu je. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Boleh baca sendiri yang ini. Ini kesan apabila kita pilih negativity. Satu daripada 5 remaja di Malaysia mengalami kemurungan. 2 daripada 5 mengalami keresahan. 1 dari 10 mengalami stres. Dan dianggarkan orang muda saja 4.5 juta daripada rakyat Malaysia yang muda mengalami stres. Dan 10 sebab kematian salah satunya ialah bunuh diri. Dan secara purata seluruh dunia, ada satu kematian pada setiap 40 saat. Ini bermakna ada 800 kematian setiap tahun. Dan adakah kita tidak berpotensi berada dalam keadaan ini? Kalau kita tak cegah daripada awal, saya tak nak sebut. Delete. Kita tak berada dalam situasi ini. Tapi kita kena cegah daripada awal. Itu tahun 2019. Saya ambil itu 2019 ucapan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Yang ini tahun 2018. Kita boleh baca sendiri. Maknanya, usia remaja telah melalui perkara ini. 4.5 juta. 4.2 juta pada tahun 2018. Bayangkan, kalau 4.2 juta ini tidak menguruskan apa berlaku pada ketika usia dia 40-an, 50-an. Dan barangkali, remaja itu salah satunya adalah anak kita. Maaf ya, ada kemungkinan anak kita. Walaupun tajuk kita semakin positif, tapi saya nak cerita sikit kesan kalau tak positif. Inilah dia. Okey, saya lanjutkan. Ini simptom-simptom dia. Agak-agaknya kita ada tak? Ada tak kat sini tak pernah marah? Saya tengok Prof. Faizal tak pernah marah kot. PM Jariah tak pernah marah kot. Mana PM Jariah? Dr. Fakhrul Razi, mungkin doktor tak pernah marah? Ada marah jugalah. So maknanya, bila kita marah saja, kita sebenarnya dah masuk dalam ciri-ciri ini. Walaupun sedikit, tapi consider kita minimum. Kita tak melepasi tahap yang berbahaya. Tapi dah consider. So bayangkan yang sedikit itu dikumulatifkan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dan belasan tahun. Agak-agaknya apa berlaku pada kita? Perumpamannya mudah. Saya pegang sebatang pensel seperti ini. Saya depakan tangan saya sambil pegang. Mungkin pen ni ringan. Tapi selepas 5 minit,
Tangan saya mula lenguh. Selepas 10 minit, dah mula sakit. Lepas setengah jam, saya tak tahan. Bayangkan kalau bertahun-tahun kita pegang masalah yang kecil ini, lama-lama dia menjadi berat. So, sekecil cabaran kita kena selesaikan dan lepaskan. Kerana dia akan menjadi bebanan. Yes, Dr. Muhammad Kamil. Kita kena memahami sudut negatif untuk kita merancang pelaksanaan positif yang sesuai. Betul. Kalau kita lihat lateral thinking, siapa yang pernah terdengar Edward de Bono, 6 topi. Peranan topi negatif, peranan topi positif, kreatif. Salah satu peranannya adalah negatif. Perlu ada untuk merancang. Betul. Apatah lagi orang-orang yang berada dalam departmen risiko memang sentiasa memikirkan positif. Nanti saya ceritakan. Negativity ini kadang-kadang kita kena lalui, tapi macam mana kita nak detox, itu penting. Detox negativity. Kita dah buat tapi nak detox. Kita buat itu kerana kita tugasan terpaksa. Tapi nak detox itu lebih penting. Ya, nanti kita bincangkan. Ada slide yang kita akan bincangkan. Terima kasih, Doktor. Agak menarik. Maknanya, the worst case kita kena fikir negatifnya. Apa kesan negatifnya? Memang betul. Persoalannya, berapa banyak beban yang kita pikul dan negativity dan positivity. Adakah dia lebih banyak ataupun positivity lebih banyak? Yang itu sebenarnya yang kita nak bincangkan. Of course, semua jawapannya positivity mesti kena lebih banyak. Negativity ini perlu di-detox menjadi rendah. Tiba-tiba kita perlu memikirkan negatif. Dia naik balik. Kita kena detox balik. Itu penting. Okay? Baik, next. Saya tak akan ulas satu persatu tentang simptom ini. Saya rasa tuan-tuan boleh baca. Ada tak kita melalui perkara-perkara ini? Okey. Apa elemen negatif sebenarnya, Doktor? Okey, nanti kita bincangkan. Elemen negatif ini akan ada pada perkara yang saya nak cadangkan ataupun how to detox. Detox itu melenyapkan negativiti. Jadi, secara langsung saya akan terangkan apa itu negativiti. Okey? Baik. Cuba kita tengok yang ini. Kita baca perlahan-lahan masing-masing. Racun tu apa? Ini slide yang agak terkenal. Anything which more than our necessity is poison. Maknanya, setakat kita perlu, dia okey. Tapi lebih daripada apa yang kita perlu, dia menjadi racun. Semua perkara. Risau melampau, dia jadi racun. Makan terlebih banyak, dia akan jadi racun. Happy terlalu sampai lupa dunia pun akan jadi racun. Semua perkara yang melebih daripada keperluan kita akan menjadi racun. What is fear? Non-acceptance of uncertainty. Maknanya dia tak boleh terima tentang ketidakpastian. Apa pun nak pasti. Walaupun dia uncertainty. Itu yang menjadikan kita takut. Okay? What is envy? Non-acceptance of good in others. Penting untuk saya sebutkan. Bila kita baca yang ini, kita reflect diri kita. Kita tak bercakap tentang orang lain, kita bercakap tentang diri kita. Berapa banyak perkara ini berlaku dalam diri kita. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Kalau ada, kita kena fikirkan sesuatu untuk melepaskannya. What is anger? Non-acceptance of things which are beyond our control. What is hatred? Non-acceptance of person as he is. Ada 3 mesti yang menjadikan racun dalam hidup kita. Ini dalam counselling dan saya suka untuk share. Ada 3 mesti. Kita selalu mengharapkan apa yang berlaku mesti seperti apa yang aku fikirkan. Apa berlaku kalau tak sama, kita akan stres. Mesti yang kedua ialah apa yang kuat mesti dihargai. Kalau kita buat orang tak hargai, kita akan stres. Mesti yang ketiga ialah saya lupa. Kalau ingat nanti saya beritahu. Ada 3 mesti, tapi yang ketiga tu saya lupa. Okay? So, bayangkan
Tiga mesti ini kita letakkan dalam belief system kita, menjadi betul-betul berbekas dalam diri kita, mesti berlaku seperti apa yang aku fikirkan, mesti aku diiktiraf. Bila tak berlaku, kita akan stres. Bermula hari ini terus bagi resolve dia. Letakkan perkataan tidak semestinya. Tidak semestinya apa yang berlaku itu seperti apa yang aku fikirkan. Maknanya, kita berlapang dada. Tak sama macam kita fikirkan, tak apa, it's okay, no problem, just enjoy. Nampak? Perkataan tidak semestinya kita letak di depan. Okey, kita teruskan. Now, saya nak bagi soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pada pandangan anda, apa yang sepatutnya berlaku kepada anda untuk anda merasa gembira? What should be happen to you to make sure you can be happy? Cuba jawab dekat chat. Banyakkan syukur. Alhamdulillah. Wish come true. Oh, wish come true. What kind of wish? Bahagikan orang lain. Me time. Bersyukur. Alhamdulillah. Grateful. Apabila melihat orang lain bahagia. Wow, PM Dr. Sharifah. Ini semua wisdomnya ni. Dihargai. Prof. Faiza. Dihargai. Senyum selalu. Dr. Hafizah. Good. Tuan Muhammad Nur, Tuan Suhaimi, sing My Mother in My Dream. Wow, ini anak yang soleh. Lagi-lagi saya nak dengar ni. Apa yang sepatut, lihat wajah Dr. Amir. Haji Fauzi ni saja ni. Kecil besar saya tengok ni. Anak-anak, yes, good. Bantu orang lain. Dr. Muiz, PM Muhammad. Thank you very much. Harley Davidson, Tuan Tahkim. Cikgu Jazmi, ya. Allahu Akbar. Saya tak dengar suara orang, semua tulis kat chat je. Saya bacakan komen. Baca komen kawan-kawan yang ceria. Very good. Lagi, melihat orang lain gembira. Okey, ada jawapan patternnya sama di sini. Saya boleh nampak pattern orang UTM kebanyakannya. Buat sesuatu yang kita minat. Okey, cukup. Very good. Terima kasih. Tuan-tuan nak tahu tak apa jawapannya? Siapa yang nak tahu, sila kata nak. Cukup 10, saya jawab. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cukup. Saya jawab sekarang. Tuan-tuan, soalan ini telah diberikan kepada saya dan juga kepada rakan-rakan trainer NLP yang lain, yang mana ketika itu dikumpulkan lebih kurang 50 orang yang dikurung seperti memanaskan besi dalam api untuk menjadikan kami trainer. Memang rasa macam terlalu panas, stres, tak lulus-lulus, dapat markah kosong je. Tiba-tiba sifu kami tanya, dalam keadaan kami yang sedih tu, yang mana pesertanya adalah profesor, doktor, Profesor Madya, orang yang pandai-pandai, yang hebat-hebat, tetapi dapat markah kosong. Pastinya ada sedikit rasa ego tu tercalar sebab tak pernah seumur hidup tiba-tiba dapat kosong, tak pernah dapat kosong, tiba-tiba dapat kosong. Terkuno, kenangan pasti salah. Ya, maknanya terkuno, kita masih in the moment, for that moment. Tiba-tiba dalam keadaan stres, Sifu tanya, apa yang sepatutnya berlaku kepada anda untuk anda merasa gembira? Kami terpaksa mengambil masa 2 jam dalam kumpulan masing-masing untuk bincangkan apa yang sepatutnya berlaku pada kita ya, untuk kita rasa gembira. Macam-macam jawapan. Ada kereta besar, ada rumah besar, sihat, ada begini, ada begitu. Seperti mana tuan-tuan jawab? Setelah 2 jam, balik semula ke dalam Dewan Besar, sifu kami pun tanya lagi, dah dapat jawapan? Tiba-tiba dia sebut soalan, apa yang sepatutnya berlaku kepada anda untuk anda merasa gembira? Dan dia menjawab kepada kami semua, yang di situ ada Naib Chancellor, timbalan Naib Chancellor,
Dan kami semua, dia kata jawapannya adalah inilah jawapannya. Nothing. Boleh sama-sama kita fikirkan, tidak perlu apa-apa berlaku kepada kita, tapi kita sebenarnya yang kontrol diri kita untuk menjadikan diri kita bahagia. Makna Azian, insaf kejap. Nur Firdaus, biar benar. Rasa insaf itu menjadikan satu dewan silent, diam. Masing-masing mengeluarkan segala analisis formula, segala model, teori, segala keluar dalam kepala. Nothing, 2 jam ni, academician berbincang, macam-macam jawapan, daripada jawapan yang biasa-biasa sampai luar biasa. Jawapannya nothing. Nothing. Tidak ada apa-apa perlu berlaku kepada kita untuk kita merasa bahagia. Kita lead diri kita. Bangun pagi, okay, makanan tak sedap, nothing, no problem, I'm happy. Bangun pagi, tengok kereta rosak, okay, I'm okay. Bangun pagi, ada orang kata nak belanja makan, tak jadi, okay, tak ada masalah, saya tetap happy. Macam, wah, betul, kita buat kita. Allahu Akbar. Kita buat kita. So, jawapannya nothing. Tak perlu apa-apa berlaku pada kita, tapi kita boleh menetapkan diri kita untuk rasa gembira. Apatah lagi, berlaku sesuatu dalam diri kita, bersyukur dan kita gandakan rasa bahagia dan gembira itu. So, bermula hari ini tuan dan puan, saya mengisyorkan diri saya. Jangan bagi syarat untuk kita gembira. Kita kalau nak gembira mesti ada syarat. Aku dapat ni baru aku gembira. Aku tak dapat, aku kecewa. So, selepas ini, apa pun yang berlaku, kita tetap gembira. Wow, kalau inilah maknanya syukur, itulah dia. Ada duit syukur, tak ada duit syukur. Orang puji syukur, orang kutuk pun syukur. Ini makam tinggi lah. Mungkin kita belum capai, tapi kita faham dulu. Belum rasa, tapi kita faham. Mudah-mudahan bulan baik, hari baik ni, kita try test tengok. Ini adalah medan training, lab kecil selama 1 jam. Training yang sebenarnya selepas habis ni kita tengok nanti. Tengoklah macam saya kan. Adakah saya ni boleh kawal diri kita? Kalau anak kita ni tak ikut cakap kita, adakah kita marah-marah? Anak saya tengok je tu. Saya pun kena kawal diri saya. Anak kita bising sikit, okay, happy. Sebab kita change the belief system. Anak kita kalau tak bising ni, kalau dia tak ada, lagi teruk. Inilah syarat adanya anak. Ada suara budak-budak. Kalau kita beri makna begitu. Anak saya dah jeling-jeling je. So, lepas ni dia boleh bising lah tu. So, tuan dan puan, itulah dia. Tak perlu apa-apa berlaku. Gembira itu bukan di luar, tetapi gembira itu lahir daripada dalam. Dalam yang strong menjadikan luar tak beri kesan apa-apa kepada kita. Tuan dan puan, cuba kita fikirkan sama-sama. Kalau tuan-tuan baca kitab Tanbihul Ghafilin, jilid pertama, tajuk yang pertama, iaitu tentang ikhlas. Kenapa kitab ini diletakkan tajuk pertama tentang ikhlas? Saya nak share sedikit supaya kita sama-sama fikir. Salah satu sifat orang ikhlas ialah ketika dipuji tidak merasa bangga, bila dihina tidak merasa apa? Bila dihina tak rasa kecil. Bila dipuji tak rasa besar, bila dihina tak rasa kecil. Agak-agaknya kita macam mana ya? Agak-agaknya kita macam mana? Kita kalau kat Facebook tu orang bagi komen negatif kat kita, seorang dia pun bagi negatif. Tak tidur kita. Kan? Ada seorang je puji kita, tak tidur juga. So maknanya sebelum saya terlupa, sifu saya selalu cakap. Sifu saya ni semua orang kenal lah.
yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Teknologis Syahrin bin Sahid. Dia kata apa dengan saya, May? Sebab saya ni kadang-kadang gatal mulut. Saya jumpa sifu-sifu, saya suka tanya soalan. Bila saya tanya, Prof, bagaimana rasanya ikhlas? Bagaimana rasanya ikhlas? Dan Prof sebut kepada saya ingat peristiwa ini di bawah pokok kelapa sawit ada program pintar di pusat kokurikulum. Siapa UTM, insyaAllah dia pernah merasainya. Ada meja bulat, ketika itu pukul 12 malam. Habis program 12 malam, kita macam open table. Di situ ada sifu-sifu saya, 4-5 orang. Dan soalan ini ditanyakan. Dan dia kata kepada saya, May, ikhlas itu apabila kita menerima sesuatu, kita terima alhamdulillah. Kita terima alham, segala puji, kita terima, tapi kita pulangkan balik kepada Tuhan. Alhamdulillah. Tapi banyak tak antara kita, maaf ya, saya cakap diri saya dulu yang paling penting ni lah, dan tuan-tuan semua. Ketika kita menerima pujian, kita pulang tak balik pada Maha yang terpuji. Ketika habis saja statement itu disebutkan, sifu saya yang satu lagi, guru saya yang satu lagi, tuan-tuan pun kenal, nama dia Profesor Jailani, Datuk Jai. Dia kata, May, ikhlas itu apabila tidak sesaat pun hilang kebergantungan kepada Tuhan. Agak-agaknya, berapa saat dah kita selalu lupa Tuhan. Maaf ya, ini soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Nak sebutkan bahawa, jawapan nothing ini ialah, jangan beri syarat untuk kita rasa perlu bersyukur, jangan bagi syarat untuk kita rasa gembira, jangan bagi syarat untuk kita bagi tenang. Kalau adanya pun, maknanya kita kena bersyukur banyak kali. Tetapi pada asasnya, kita yang lead diri kita untuk menjadikan kita bahagia. Okey. Teruskan. Ini ayat dia. Kepada yang Ustaz, betulkan saya kalau saya salah. Setiap antara kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin mesti bertanggungjawab. Kita pimpin diri kita. Kita bertanggungjawab. Apakah kita letakkan baja yang baik dalam diri kita ataupun kita letakkan racun yang banyak dalam diri kita. So, kalau kita pemimpin yang letakkan banyak racun dalam diri kita, iaitu negativiti, maka kita harus bertanggungjawab. Atau sebaliknya, tuan-puan memilih untuk positivity sebagai baja yang hebat masuk dalam diri kita. Okey. Ini hadis. Okey. Dan apa kata Napoleon Hill? You are the master of your destiny. Tadi saya dengar ni, Dr. Syari sebutkan ni. Juga Prof Faiza juga menyebutkan. You are master, you are your script writer. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want it to be. Okay? PM Jariah. Kita pukul 11:06. Okey, saya ada beberapa sedikit. Ya, Dr. Amir, teruskan. Okey. Boleh saya teruskan ya? Boleh. Kita ada sampai pukul 12. Oh, sampai Ya, pukul 12. saya. Okey. Ada Q&A nanti. Okey. Okey, saya nak tanya sebelum kita teruskan. Are you okey? Alright. Alhamdulillah. Alright. Okey, semua sekali. Bila saya sebut pagi, jawab pada saya pagi dengan suara yang kuat dan bertenaga. Standby semua, open your mic. Bila saya tanya pagi, respon pada pagi kepada saya. Pagi. Alright, thank you. Standby ya, ada saya nampak kawan-kawan kita yang senyap je. Sekarang saya akan panggil nama-namanya. Okey, Puan Nohayati. Puan Nohayati mana dia? Puan Nohayati. Okey. Alhamdulillah. You're on the way. Okey. Tuan Azhar daripada AIM Group. Mana Tuan Azhar? Ada orang insurans di sini Mana Tuan Azhar? Okey, alhamdulillah. Okey, alright. Tapi tak boleh chat. Tak boleh chat. Screen tak keluar. Okey, tak apa. Teknologi Muhammad Razali, angkat tangan sikit. Saya nampak tuan. Oh, mana tangannya? Dia senyum saja. Okey.
Dr. Asia. Dr. Asia, apa khabar? Okey, baik. Thank you. Oi, lembutnya. Hai. Ya, Alhamdulillah. Siapa lagi saya belum? Ni, kita punya kaunselor, Puan Adibah Hanim. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, maknanya insya-Allah semua lagi masih bersama dengan saya. Pagi teruskan semangat, teruskan fokus. Okey, next. Kita akan pergi seterusnya. Apa perlu kita buat? Tadi why? Apa ni? Yes. Terima kasih. Nombor 3 saya lupa. Kalau sekejap. Ni Hadibah dah tulis ni. Hadibah, tidak semestinya tidak siapa yang berlaku mesti ikut apa yang aku mahu, mesti dilayan, apa yang aku buat mesti diiktiraf. Okey. Itu dia. Terima kasih. Siapa ni Tengku Nur yang tulis nombor 3 tu. Dah ada. Boleh baca ya. So what? So next segment adalah what? Apa yang sepatutnya kita buat? Apa yang sepatutnya kita kena tahu? Okay, next. What should I do? Okay, untuk kita buat, kita kena jadi peranan seperti ini. The power of choice. We cannot direct the wind, but we can certainly adjust our sail. Maknanya, kita tak boleh ubah angin tu. Tapi kita boleh ubah kita punya layar. Kan, angin terlalu kuat, kita tak boleh lawan sangat. Tapi kita boleh jinakkan angin tu dengan kita ubah kita punya layar. You could choose to be either a victim or a victor. Nak jadi mangsa ataupun jadi orang yang berjaya, victor. So, kita pilih jadi victor. Okey, untuk jadi victor, kita kena jadi seperti think positively. Baru masuk tajuk ni. Think positively. Okey, berfikiran positif. Nak jadi fikiran positif, jadilah seperti lebah. Jadi saya dah sebutkan awal-awal, insya-Allah. Sifat lebah ni, dia akan cari benda yang indah, cari yang manis, walaupun berada di tempat sampah. Dia cari yang baik-baik saja. Ketika kita hidup di dunia ini, keluar saja ataupun masuk saja pejabat, keluar daripada rumah, kita nampak perkara-perkara yang kita nampak, apa yang kita pandang, baik atau buruk. Kalau kita bersifat seperti lebah, kita akan cari yang baik-baik. Kan? Kita tahu kawan kita ada kelemahan, tapi kita cuba sedaya upaya cari kelebihan dia. Bukan fokus kepada kelemahan dia. Tapi ada soalan, jadi kita perlu tak tegur kelemahan dia? Perlu. Cara menegur pun cara lebah. Macam mana menegur cara lebah tu? Nanti saya akan share tuan-tuan dalam segmen how, bagaimana. Ini baru one. Okay, next. Okay, saya nak tuan-tuan baca dengan mata hati. Baca dengan mata hati, ini quote daripada Rumi ni. Dan bila saya baca ni, saya rasa terkesan. Ketika kita memberi makna yang berbeza, dan ketika kita memberi makna yang luar biasa, dia akan sampai ke dalam hati. Okey. Dia akan sampai ke dalam hati. Saya akan bacakan, tuan-tuan boleh baca dan dengar. If you look at Quran with your eyes, you will see the word. Bila kita tengok Quran dengan mata, kita akan nampak word, perkataan-perkataan. If you look it with your brain, you will see the knowledge. Orang yang bijak pandai, dia melihat itu, ini ada ilmu, ada informasi. If you look at it with your heart, you will see the love. Tapi kalau kita lihat dengan hati, kita akan rasa ini adalah satu bentuk kasih sayang. If you look at it with all your soul, you will see the God. Macam mana ya? Pandemik COVID-19 sampai kepada kita. Apa makna yang kita berikan? Menyusahkan. Tak boleh keluar jogging, tak boleh kerja, tak boleh meniaga. Adakah itu makna yang kita berikan? Yang lebih dahsyat, na'udzubillah, ada orang salahkan Tuhan. Na'udzubillah. Tapi kalau kita lihat dengan mata hati, dengan soul kita, ya. Agak menarik, Tengku.
Tak menarik. Saya nak cerita, saya takut saya salah cerita. Tapi itulah hikmahnya. Jika kita minta kepada Allah, Ya Allah, bagi aku ruang dan masa untuk jaga mak ayah yang tak berapa sihat. Walaupun ketika itu kita bekerja dan tidak dibenarkan cuti atau apa sekalipun. Tiba-tiba Allah turunkan pandemik ini kepada setengah orang, itulah hikmah terbesar. Memang ada kawan-kawan kita yang boleh jaga ibu ayah dekat kampung sepenuh masa. Kalau kita pandang yang positifnya. Okay, next. Tuan dan puan, apa baiknya think positif? Ramai orang cakap think positif ni baik, positive think ni baik, berfikir dengan perkara yang baik-baik ni baik. Apa yang baiknya? Agak klise, walaupun itulah hakikatnya. Tapi saya nak bawa satu kisah. Siapa yang dengan NLP ni biasalah, tapi yang tak biasa dengan NLP saya nak share. Cerita ni penting tuan-tuan. Bagaimana pemikiran positif sangat luar biasa kepada peristiwa yang dilalui oleh Milton Erickson. Tuan-tuan, Milton Erickson ni, dia ada masalah pendengaran ketika dia dilahirkan. Okay? Dan dia juga buta warna. Dan dia juga dysleksia. Siapa Milton Erickson? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Dan dia hanya boleh bercakap pada usia 4 tahun. Dan Milton Erickson ini, dia ni anak keluarga orang kaya. Dia anak peladang yang kaya. Dan ketika usia dia 17 tahun, dia telah mengalami sakit yang dipanggil sebagai polio. Tuan-tuan tahu polio kan? Tak boleh berjalan. Macam mayat hidup kan? Polio. Dan dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh bergerak. Dan doktor mengatakan bahawa Milton Erickson akan mati dalam masa beberapa ketika. Maknanya umur dia dijangka sangat pendek. Dan begitu teruk keadaan pesakit polio yang dihadapi oleh Milton Erickson ni, sehingga kan, bila dia tak boleh bercakap, dia hanya gunakan isyarat mata je. Bila mak dia tanya nak minum, dia akan kedipkan mata dia 2 kali. Maknanya dia nak. Kalau sekali je, dia tak nak. Dan ketika dia terlantar, doktor menyatakan bahawa dia tak punya harapan dan dia dengar. Dia dengar dalam keadaan dia memahami keadaan dia ketika itu dan doktor menyatakan dia tak panjang umur. Agak-agaknya kalau kita di tempat polio, apa kita rasa? Seorang doktor menyatakan bahawa dia tak ada harapan dan pesakitnya dengar. Tuan-tuan, cuba kita empati pada situasi ini. Ini yang berlaku pada Milton Erickson. Bila dia dengar begitu, dia kata, no. Saya akan sihat, dia kata. Apa dia buat ialah, dia bagi tanda isyarat pada mak dia, untuk mak dia letakkan diri dia betul-betul dekat depan jendela. Sebab dia nak tengok alam. Sebab sebelum tu dalam rumah. Jadi, bila dia dekat dengan tingkap, dia dapat tengok semua. Dan ketika inilah, proses healing berlaku. Yang mana semua itu, dia buat proses healing tu dalam kepala dia. Tuan-tuan, ini yang saya nak share. Apa dia buat ialah, ketika dia pandang keluar jendela, dia membayangkan saat dia boleh bergerak dahulu. Usia dia daripada umur 4 tahun sampai 17 tu, dia boleh berjalan macam biasa. Okey. Ketika itulah, masa dia sakit polio, dia nak sihat, dia bayangkan bagaimana tangan dia bergerak dulu. Dia bawa balik kenangan tangan dia bergerak dan memasukkan aurat itu pada ketika dia sakit. Tangan dia, kaki dia, badan dia, semua je dalam minda dia, dia bayangkan bagaimana peristiwa dia dulu pernah bergerak dengan bagus sekali, dengan baik sekali. Dan akhirnya, saya nak pendekkan cerita, dia sihat dan dia boleh berjalan. Dia boleh berjalan. Dan sehingganya, dia menjadi sangat terkenal dengan perkataan, dengan bahasa yang digunakan. Akhirnya, dia adalah pakar hipnosis. Pakar minda separasedar. Bagaimana mengawal, menguasai minda separasedar
untuk kembalikan kesihatan dia pada saat itu. Dan dia kembali sihat. Ini cerita Milton Erickson. Tuan-tuan boleh cek cerita dia. Ini kisah benar. Okay. Cerita kedua. Ini dekat dengan kita. Siapa yang boleh kenal siapakah hamba Allah ni? Siapa kenal? Boleh tulis. Dr. Syari tak payahlah. Cikgu Jasmine dah kenal lah. Siapa kenal? Siapa kenal orang ini? Saya bagi Bagi je. Tengah fikir nak bagi apa? Siapa ni? Kaca. Siapa Kaca? Oh, okey, Kaca lah. Kaca tu Nur Ain. Okey, Nur Ain. Okey, betul. Ini Dr. Joe Dispenza. Tuan-tuan saya mengesyorkan tuan-tuan pergi ke YouTube, type saja Dr. Joe Dispenza, tuan-tuan akan dapat banyak maklumat tentang subconscious mind. Ini salah satu orang yang experiential learning melalui satu peristiwa yang besar dalam hidup dia. Dan saya nak ringkaskan cerita Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza adalah Iron Man. Iron Man ni dia suka yang berlari, masuk laut, berenang, kemudian pusing balik, lepas naik basikal. Dia panggil apa? Triathlon. Apa benda tu? Dr. Syari? Triathlon. Yang itulah dia. Yang itu. Satu ketika bila dia naik basikal dan dia kena U-turn dan ada polis yang menjaga di sempang tu, di tempat U-turn tu, polis tu kata, okey, cepat. Dan polis itu membelakangkan jalan raya di belakangnya. Of course lah, dia membelakangkan. Dan dia tak nampak ada sebuah kereta di belakangnya. Jadi Dr. Joe Dispenza dia pun buat U-turn. Bila buat U-turn dan kereta ini sebesar kereta GMC yang zaman dulu, ni tahun 80-an. Dia langgar Dr. Joe Dispenza. Melambung Dr. Joe Dispenza, tetapi ketika itu ramai orang kejar kereta ni dan kereta ini dipandu oleh seorang nenek tua. Slow dia bawa. Tapi kereta besar. Jadi orang duk ketuk tingkap dia, suruh berhenti. Dia ingat orang duk siapa dia pun angkat tangan senyum-senyum. Tapi bila dah ramai sangat orang kemudian akhirnya dia berhenti. Apa berlaku pada Dr. Joe Dispenza? Dan buat belakang tulang belakang dia ni rosak teruk. Jadi apa berlaku? Di hospital, doktor pakar tulang kata ni tak ada harapan ni. Dia risiko sangat tinggi, 50-50. Dia boleh dimasukkan besi berseligat kat belakang tu, tapi dia akan mengalami sakit seumur hidup dia. Ada dua pilihan, pasang besi yang berselirat, itu pun peluang 50-50, dan satu lagi ialah dia akan mengalami sakit sampai dia bila-bila. Dr. Joe Dispenza, dia tak puas hati, dia panggil pakar yang lain. Nasib dia kurang baik, pakar yang lain juga berpendapat yang sama. Dia tak ada harapan yang betul-betul tinggi, 50-50, dan dia akan mengalami sakit sepanjang hidup dia. Kerana maklumat itu, apa Dr. Joe Dispenza buat? Dia kata, okey, kalau tak ada, dan ketika itu dia tak boleh bergerak, dia tak boleh terlentang, dia hanya menierap macam Superman, menierap sebab tulang belakang kan. Inilah waktunya bagaimana dia mengalami sendiri dalam diri dia, menggunakan subconscious mind dengan perkataan yang baik, dan dia merawat dirinya dari subconscious mind dia. Nampak macam pelik, tapi ini yang berlaku pada Dr. Joe Dispenza. Tuan boleh cek dekat banyak jurnal-jurnal akademik. Cek, saya ada baca beberapa. Bagaimana subconscious mind ini boleh menurunkan berat badan, agak menarik. Cari jurnal itu. Macam mana untuk kesihatan kita, menjadikan diri kita lebih sihat daripada sakit. Itu semua. Okay. So, Dr. Joe Dispenza buat perkara yang sama. Ketika dia meniarap macam Superman tu, dalam minda dia, dia betulkan setiap satu apa yang berlaku dalam tulang belakang dia. Dia baiki sendiri dalam minda dia. Dia mengambil masa 2 minggu. Dan pada tempat yang sama tu, berjam-jam, dia baiki diri dia, tulang belakang dia gunakan subconscious mind. Dan akhirnya, selepas 2 minggu, dia boleh berjalan dengan biasa. Dia boleh berjalan semula. So,
Kalau dua kisah ini, kisah nyata ini yang saya share dan banyak lagi kisah-kisah benar yang lain membuktikan bahawa dengan subconscious mind yang positif, yang baik menjadikan dia sihat kembali, apakah pilihan yang kita ada? Dan rata-rata, baca juga jurnal, kebanyakan pesakit-pesakit, kanser. Pesakit kanser apabila dia mengetahui dia telah sakit, menjadikan dia lebih teruk adalah kerana negative thinkingnya, kerana kerisauan yang teramat tinggi. Menjadikan proses healing itu langsung tertutup. Dan proses kepada memudaratkan itu lebih banyak. The psychology. So tuan-tuan dan puan-puan, daripada dua kisah ini, jadi apa yang boleh kita faham tentang positif? Okey, yang ni saya tak nak fokus. Boleh baca sendiri. Positif itu saya nak sibukkan benda yang baik, produktif, banyak mengeluarkan hasil. Itu je saya nak sebutkan. Okey. Ini antara jurnal yang saya cuba cari dan saya agak menarik. Biasa orang kata pemikiran tu apa ya? Pemikiran tu apa? Bila saya nampak benda ni, this is very structure definition of system thinking. Cuba tengok. What are the component under system thinking? Saya bacakan, masing-masing dengar. System thinking is a set of synergistic analytic skill used to improve the capability of identifying and understanding system, predicting their behaviors, and devising modification to them in order to produce desired effects. These skills work together as a system. Wow. Dan dia terangkan setiap komponen itu secara detail. Saya tak nak fokus yang ini, tuan-tuan nanti boleh check. Boleh ambil gambar. Okay? Dan saya ada sertakan daripada mana jurnal itu. Ini antara jurnal-jurnal apa kesan positive thinking, behavior yang bagus kepada sistem badan kita. High level of self-esteem has been associated to low risk for anxiety and depression symptom. Banyak perkara di sini tuan-tuan boleh check. Next. Positive global expectation about the future has been linked to desirable and successful outcomes in various settings to better physical health and greater longevity. Ada banyak lagi jurnal-jurnal tuan-tuan boleh check. Ini sebahagian yang saya dapat rekodkan. Okay, now ini adalah benda yang sangat penting tuan-tuan. Ketika kita memahami model ini, kita selepas ini saya menjagakan tuan-tuan boleh kontrol apa yang berlaku dalam fikiran tuan-tuan dan perempuan. Okay? Saya mengharapkan tuan-tuan fokus pada ketiga ini. Kita ambil mood fokus. Saya ulang semula. Ketika tuan-tuan memahami model komunikasi ini, tuan-tuan insya-Allah secara teorinya tuan-tuan clear, tuan-tuan akan terjemahkan pada tindakan pada kehidupan seharian tuan-tuan dengan lebih efektif. Now, kita terima banyak maklumat daripada luar. Saya betulkan tempat duduk saya. Saya bersila pun nak ambil keselesaan. Okey, lagi. Are you okay? Alright. Are you alright? Okey, tarik nafas dan lepas. Okey, tuan dan puan, ini adalah gambar kepala orang external event. Maknanya kita terima banyak maklumat setiap hari, berjuta-juta maklumat. External event, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, apa yang kita bau, apa yang kita rasa lidah. Semua ini kita terima maklumat. Bila sampai dalam kepala kita, kita akan filter, kita akan tapis. Tapis ini ada beberapa komponen tapisan. Penapis kepercayaan. Apa yang kita percaya tentang apa yang kita nampak. I believe what I see or I see what I believe. Ini juga adalah different pegangan. Ada orang yang fokus kepada I believe what I see. Ada orang tak, I see what I believe. Mana satu lebih baik? Tuan-tuan kena fikir sama-sama. Okay? So, balik kepada filter. Saya ambil satu je filter, iaitu values and belief. Dengan masa yang ada ni, saya fokus values and belief. Bagaimana sistem kepercayaan kita menjadi penapis paling utama. Kalau kita lihat PKP ini sebagai menyusahkan, sebab belief kita menyatakan menyusahkan, apa berlaku kepada persepsi kita? Persepsi kita itu internal representation. That's your perception. Kalau belief kita menyatakan menyusahkan, kita punya persepsi internal representation menyatakan oh memang menyusahkan.
Bila kita punya persepsi menyatakan ini menyusahkan, apa berlaku kepada emosi kita, our state, kita akan rasa sedih dan kecewa. Apa berlaku bila kita rasa sedih dan kecewa, dia akan efek fisiologi. Muka kita akan merungut, kita akan berkedut, kita akan menggenggam sebab marah dan sebagainya. This is a fisiologi. Apa berlaku jika fisiologi kita dalam keadaan begitu, dia akan menentukan types of behavior yang kita akan tonjolkan. Kita akan tengking orang, marah. Itu behavior. So, ini adalah satu sistem. Ini satu sistem. Dan terkacau sama ada bermula dari filter, belief system itu, atau terkacau daripada state emosi, atau terkacau daripada fizikal kita, behavior kita, boleh mengganggu seluruh sistem dalam kepala kita. Sebab tu mind, body and soul adalah satu sistem. Contoh tuan-tuan dan perempuan, kalau kita sakit gigi, yang sakit tu fizikal, tapi apa berlaku pada emosi? Kita akan mudah marah dan sebagainya. Bila kita mudah marah, apa berlaku pada rationality kita? Kita punya filter pemikiran. Kita tak jadi rasional sebab sakit. Sakit menyebabkan emosi tak bagus. Emosi tak bagus menjadikan kita tak boleh berfikir dengan betul. Sebab itu saya katakan ini one system. Kita kena jaga ke semua sistem ini. Cara kita berfikir, persepsi kita, emosi kita, fisiologi kita dan juga behavior kita. Semua ini perlu dijaga. Okey, saya tarik nafas dulu. Adakah saya terlalu laju? Maaf ya, saya tanya. Boleh saya teruskan? Okey. Siapa tu? PM Jaya. Okey. Saya teruskan. So, tuan-tuan, kena faham yang ini, model komunikasi ini. Jadi, input sebagai contoh. Tadi kata PKP kan? Contohnya apa ya? Berlaku sesuatu PKP ini, kita punya belief system, kita katakan Alhamdulillah PKP datang. Kerana aku boleh jaga makku di kampung sepenuh masa. Apa berlaku pada persepsi kita? Syukur. Syukur ini menjadikan emosi kita bahagia. Bahagia menjadikan fisiologi kita senyum. Senyum ini, apa berlaku behavior kita? Kita akan lebih buat baik, kita akan lebih bersedekah, terjemah kepada behavior. So, apa yang kita fikir menjadikan persepsi kita. Saya akan mengulangi perkataan ini supaya kita semua memahami keadaan ini. Okey, tuan dan puan, 11.30. Baik, saya laju sedikit. Okey. Okey, ini satu formula yang bagus. E plus R equal O. E, event. Event plus dengan respon yang kita berikan. What is our response? Akan menghasilkan outcome. Harus dipaham, event yang berlaku adalah di luar diri kita. Event itu, apa peristiwa yang berlaku di luar diri kita dan itu di luar kawalan kita. Out of our control. Tetapi, yang boleh kita kawal ialah respon yang kita berikan. Sebab respon itu kita. Event, berlaku aksiden depan mata kita, kita tak boleh kawal. Tapi respon yang kita berikan, itu dalam kawalan kita. Jadi, respon yang kita berikan akan menghasilkan outcome yang kita nak. Ramai orang terlalu fokus kepada event yang mana dia tak boleh kawal. Dia tak boleh kawal event tu. Tapi terlalu fokus di situ, energi dikeluarkan banyak dan energi terbazir di event yang tak boleh dikawal. Ramai orang membazirkan energi kepada perkara yang tak perlu. Alright. Satu lagi tuan-tuan. Ini sedikit saintifik tapi sangat penting. Tuan-tuan, dalam kepala kita, ini biasa neuroscience ataupun pakar otak. Agak-agaknya gelombang otak kita ni yang di mana? Saya nak terangkan secara ringkas. Kita ada 5 jenis gelombang, iaitu gelombang gamma. Cuba tengok garisan gamma tu, haywire. Atas bawah. Haywire. Maknanya, kita nak panggil peak performance, flow. Okey, 30, dia panggil 30 hingga 100 Hz. Okey. Beta, 12 hingga 30. Ketika ini kita dalam keadaan sedar. Kemudian, normal alert consciousness. Okey, dia masih juga fokus dia terlalu tinggi. Ada sedikit haywire. Okey, saya nak terus bagi tahu. Sekiranya kita berlaku
kita berada dalam wave beta, highly beta. Dia ada low beta, mid beta, highly beta. Highly beta ni dekat dengan 30 tu lah. Nak masuk ke gamma. Saya nak bagi tahu, inilah proses stres berlaku. Inilah proses depression berlaku. Bila kita terlalu fokus, yang menjadikan kita terlalu risau, yang menjadikan kita terlalu depres, kita akan berada pada highly beta. Tetapi agak bagus dan sangat bagus kalau kita berada pada low beta. Low beta ni, kita fokus tapi kita rasa bahagia. Kita tak takut, rasa excited. Itu low beta. Tapi kalau masuk mid ke high, itu dah kita takut. Itu sangat takut dan kita tak nak. Waktu bila? Waktu kita dikejar rimau. Tadi rimau singa. Bayangkan kita dikejar rimau. Tak payah rimau lah, anjing kan. Apa berlaku? Saya bagi, tak payahlah lama-lama, 2 minit kena kejar anjing. Apa berlaku pada diri kita? Flight and fight mode. Lari laju-laju. Bayangkan, flight mode ni, saya prolongkan dalam sehari tanpa henti. Apa berlaku pada diri kita? InsyaAllah, boleh gila kita. Lagi 1 hari 6 jam tak berhenti sebab kena kejar anjing. Itu secara rasionalnya 1 hari tanpa henti. Bayangkan kita berada pada highly beta ke gamma ni, yang haywire ni. Hari ni sikit. Dulu, kita dalam keadaan consciousness yang betul-betul fokus, yang menakutkan, hanya kita kata kena kejar anjing, kena kejar rimau. Sekarang ni, tak ada rimau, tak ada anjing. Dekat tempat kerja pun kita dah mula decide ini. Nak pergi kerja lambat, kita rasa cemas. Takut. Nak jumpa bos, takut kena marah dengan bos. Itu dia menjadikan kita highly beta. Dan bayangkan sehari tu, kumpulkan berapa banyak. Kalikan dengan seminggu, kalikan dengan sebulan, kalikan dengan berapa tahun tuan-tuan kerja, berapa kali kejadian yang highly beta ini berlaku pada diri tuan-tuan dan perempuan. So, kategori yang ketiga ataupun wave yang ketiga yang lebih tenang adalah alpha. Alpha ini waktu kita pejam mata, tarik nafas, inhale, exhale. Sebab itu kalau jumpa doktor sebelum ambil tekanan darah, dia suruh tarik nafas sebab nak berada dalam keadaan relax. Sebab itu tarik nafas ni ada pada how, nanti saya nak share. Ada sikit lagi. Kemudian nak lebih relax pada theta. Tuan-tuan, theta ini deep relaxation or meditation. Ramai orang yang yoga segala macam, dia berada pada tahap theta ke atas. Nak lebih mudah faham, bagaimana wave theta ini ketika anak kita tengah tidur mamai. Dia tengah mamai. Dan psikologis dan juga neuroscience percaya ketika theta wave inilah waktu terbaik kita suggest perkara-perkara yang baik kepada anak-anak kita. Anak kita masih tengah mengantuk nak tidur tu, sebut. Ini Adam anak yang baik. Dia anak yang baik. Ahmad anak yang baik. Walaupun dia macam mengantuk nak tidur, itulah suggestivity terbaik pada wave itu. Okay? Dan yang keempat ialah delta. Yang kelima, delta. Delta ni kita panggil tidur mati lah. Tidur mati. Okay? Tidur mati ini paling tenang saja. Dan kalau kita bercakap tentang kuantum fizik, dia pada keadaan seperti ini. Dia buat meditasi, dia boleh sampai makam tinggi di luar pemikiran kita. Yang ini kita tak boleh bincang, bukan kita punya bidang. Okay? Ini kena tanya orang yang sesuai. Okay, now saya nak share sikit apa beza respon dan reaction. Respon dan reaction pada saya sama. Respon dan reaction. Okay? Reaksi, respon, memberi respon sama. Okay, adrenaline tinggi. Yes, very good. Apabila kita dalam keadaan stres, 2 hormon yang paling banyak dikeluarkan. Ini penting tuan, ini sains. Bila kita stres, 2 hormon yang akan keluar, iaitu ialah adrenaline. Hormon adrenaline. Dalam cemas ni dia keluar cepat. Satu lagi adalah hormon kortisol. Hormon kortisol. Dan saya nak mendalam sedikit tuan-tuan, nanti tuan-tuan ada masa type dekat Google
diri kita dipanggil sebagai ANS, Automatic Nervous System. Dan Automatic Nervous System ni ada dua. Pertama ialah Sympathetic Nervous System dan satu lagi ialah Parasympathetic Nervous System. Dua-dua ni ada peranan yang berbeza. Peranan Sympathetic Nervous System adalah mengawal diri kita dalam keadaan bersedia menghadapi fight and flight mode. Dalam keadaan takut, depres, dialah akan mengawal Sympathetic Nervous System. Okay? Dan peranan Parasympathetic Nervous System ialah untuk detox balik supaya badan kita relax. Setelah fight and flight mode, iaitu Sympathetic Nervous System buat kerja banyak, untuk kita sentiasa bersedia dengan ketakutan, stres, kita kena kendurkan balik dengan Parasympathetic Nervous System, iaitu merelaxkan semula. Bila kita tidur, dia keluarlah mainkan peranan Sympathetic Nervous System, Parasympathetic Nervous System. Okey? Tuan-tuan boleh baca yang itu. Tengok otak orang yang depressed dan not depressed. Otak yang depressed ni banyak lubang hitam. Nampak tak? Ni para neuroscience. Orang yang tak jaga makan, tak cukup tidur, biasanya otak dia berlubang-lubang. Orang yang cukup tidur, dia tak banyak depressed, otak dia mampan, penuh. Yang hitam-hitam tu sebenarnya dia mengecut. Otak tu mengecut. Jadi nampak lubang ketika di scan. So tuan-tuan dan perempuan, boleh scan. Sahabat saya, sahabat kami, Dr. Jazmi, Dr. Syarif, Dr. Rizal Abu Bakar, selalu share perkara ni. Agak-agaknya kalau kita scan, otak kita ni berlubang ke tak berlubang? Orang yang selalu bergaduh, suami isteri, maaf, ini kajian, yang bergaduh, bila di scan di otak dia, memang berlubang-lubang. Rupanya banyak bertengkau. Maaf. Ini kita banyak kes di Papua New Guinea lah, dekat Malaysia semua suami isteri baik-baik, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Okay, next. Tuan-tuan dan perempuan, pukul 11.40. Okey, saya akan habiskan sekejap. Yang ini tuan-tuan baca. Apa kesan perkara yang baik kalau kita berfikiran positif? Immune system kita increase. Career kita bagus, creative energy, saya bacakan je. Weight management, saya katakan akan lebih menurunkan berat badan, stress level akan selesai. Kemudian di sini apa yang jatuh tu? Jantung kita sihat, nak sebutlah kalau kita berikan positif, banyak kesan baiklah pada kita. Yang ini tuan-tuan boleh baca sendiri. Ini saya ambil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Next. Okay, now. Ini adalah waktu yang paling penting tuan-tuan. Mohon fokus, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita belajar. Macam mana nak bikin yang positif? Pertama sekali, breathing. Tuan-tuan, bear in mind, breathing. Dalam kalangan kami berbincang, bila kita stres, bila kita depres, bila kita tekanan yang sangat tinggi, apakah perkara utama yang paling perlu kita buat? Yang paling dekat dengan kita adalah breathing. Ketika gelombang otak kita beta, highly beta ataupun gamma, kan haywire, efek kepada body kita lah, jantung kita laju, kemudian kita berpeluh, muka merah. Haywire sistem badan kita. Jadi cara nak kawal yang paling dekat adalah breathing. This is scientific. Apa tu? Paling senang nak buat je breathing. Apa soalannya? Paling senang, jangan lupa bernafas. Jangan lupa bernafas. Ingat dia, orang stres yang tinggi, dia sesak nafas. Ini sains. Orang yang tekanan sangat tinggi, sebagai contoh, orang yang takut public speaking, suruh ke depan, berpeluh tangan dia, nafas dia jadi laju. Dan dia sangat conscious. Sampai nafas pun dia sangat conscious pada nafas dia. Saya tak boleh nafas. Sebab tu kita jangan pandang, alah cakap depan pun tak boleh. Jangan ya, manusia unik. Sebab tu kita kena bantu. Pertama sekali breathing. Tuan-tuan, breathing ada banyak cara. Tapi hari ini saya nak share. Simple saja. Tarik nafas, gunakan hidung dalam kiraan 4. Perlahan, kemudian tahan. Ketika tahan, semua oksigen yang anda tarik tadi transfer ke perut dengan kembungkan perut selama 7 saat. 7 saat. Kemudian lepaskan perlahan, gunakan mulut selama 8 saat. Perlahan. Okey, saya tunjukkan. Tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tengok. Tarik nafas.
Kembungkan perut. Ketika ini tahan dan kembungkan perut. Selagi tak kembung perut, tak keraskan perut, itu salah. Kembungkan perut 8 saat, kemudian lepaskan perlahan guna mulut. Okay. Itu je teknik dia tuan-tuan. Yang paling asas. Yang paling asas. Saya bagi advance sikit. Saya kata advance sikit lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tarik nafas 4 saat, kemudian tahan 8 saat. Ketika tahan, okey, saya ulang semula, maaf. Tarik nafas, masa udara masuk dalam badan kita, bayangkan udara itu dalam bentuk warna apa. Dan kita bayangkan udara itu sebagai apa. Kalau kita nak energi, bayangkan warna hijau. Saya pilih warna hijau, baju saya hijau. Saya sedut, hijau masuk dalam badan saya dan hijau itu melambangkan energi yang saya perlukan. Atau hijau itu melambangkan bahagia yang saya perlukan. Ataupun hijau itu sebagai lambang setia yang saya perlukan. Ataupun hijau itu lambangkan sokongan yang saya perlukan. Bayangkan dalam minda, the power of mind. Kemudian bila sedut, kemudian dalam hati tu yang kita tengah tahan nafas kita, bayangkan udara yang berwarna hijau tu meresap ke seluruh tubuh badan kita. Daripada otak sampai ujung kaki. Dan dia mencari semua perkara-perkara yang tak baik dalam diri kita. Dia sedang healing semua yang tak baik. Perangai ke, penyakit ke, dia sedang healing. Macam askar sedang menyerang semua penyakit itu. Kemudian bila kita lepaskan udara itu dengan mulut, kita bayangkan semua yang tak baik itu keluar dalam bentuk warna apa yang kita inginkan. Kalau saya suka warna kelabu, dia keluar daripada mulut saya. Bila keluar warna kelabu itu, saya bayangkan matahari, dia dekat dengan matahari, terus matahari bakar semua penyakit dan perangai yang saya nak buang itu. Supaya tak terjangkit pada orang. Nampak macam kartun, this is sign. Tuan-tuan, amalkan nafas. Yang ketiga, lebih advance. Tarik nafas, bayangkan warna apa, emosi apa yang kita nak, apa yang kita nak. Kemudian ketika kita tahan, zikir dalam hati. Allahu, 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 Allahu. Kemudian lepaskan nafas, gunakan mulut, keluarkan, bayangkan sakit kita keluar. Okey, nafas. Tuan-tuan, boleh check. Ketika tuan-tuan nak public speaking, atau tuan-tuan tengah marah, check blood pressure. Dia mesti naik. Mesti naik. Kemudian, selepas check blood pressure, tuan-tuan buat breathing. 3 set. Macam saya tunjukkan tadi. 3 set. 3 kali. Dan tuan check balik gunakan monitor blood pressure. Tengok. InsyaAllah akan balik normal. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh cuba. So, breathing yang paling pertama. Untuk sentiasa berpositif, breathing, breathing, breathing. Kita dalam keadaan stres, apa nak buat? Bingung. Tak tahu nak buat apa. Ingat terus breathing, breathing, breathing. Tuan-tuan, baik. Yang kedua, word. Ini balik pada soalan. Apa yang dikatakan negatif itu? Negatif itu word. Word boleh jadi negativity, yang menjadi racun. Berapa banyak perkataan yang negatif kita sebutkan seharian, tuan dan puan? Berapa banyak perkataan negatif? Even stres itu adalah negatif. So, kita kena kurangkan. So, bermula saat ini, bila kita jumpa anak kita jumpa kawan-kawan kita, apakah perkataan yang sesuai tuan-tuan? You are awesome. You are great. Oh, kau hebat. Wow, luar biasa. Positif. Kau memang ceria. Kau cemerlang. Luar biasa. Ini perkataan yang selalu kita kena biasa-biasakan. Kerana perkataan inilah yang menjadi baja. PM Jariah, kalau tak ada warna, okey tak? Kalau tak ada warna, tak apa. Cari paling selesa. Warna apa yang paling selesa? Makna belum jumpa. Cuba fikir warna apa. Apakah warna yang PM Jariah paling suka? Merah jambu, pink? Merah jambu. Sesuai untuk PM Jariah. Itu pada saya. Tapi PM Jariah tentukan. Baru nampak secara fizikalnya di dalam minda kita. Kena training. Education is not the training. Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. Okay? Word. Saya ulang semula. Apa kata hadis ini? Cuba kita bacakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau hendaklah dia diam. Ini pun hadis dah sebutkan. Lebih baik kita diam. Kalau kita nak bercakap pun, cakap benda yang baik. Kerana benda yang perkataan yang baik tu akan membawa kepada. Selalu orang cakap fikir baik, doa baik-baik, buat baik-baik, dia akan datang baik. Nampak macam klise, itulah sebenarnya. Sebab itu ibu, ayah, hati-hati ya. Perkataan yang kita keluarkan untuk anak-anak kita. It's a parenting. Cikgu Jasmi boleh share tu nanti. Cikgu Jasmi angkat tangan sikit. Allah. Alhamdulillah. Sahabat saya. So word. Ada banyak cerita nak cerita pasal word. Tapi saya kena ringkaskan. Okay. Anthony Robbins adalah motivator nombor 1 dunia. Tuan-tuan boleh panggil dia untuk share satu hari $1 juta.
Dan dia datang naik helikopter. Paling dekat dia datang adalah di Singapura. Setahun 2 kali tak silap saya, atau setahun sekali di Australia. Boleh datang. Yuran dia tak mahal tuan-tuan, lebih kurang 5,000, 7,000 yang seat depan. Seat belakang 3,000, 4,000. Okay. So dia kata, to change your life, change the word you use. Tukar perkataan kita. Ingat ya, selepas ini, apa pun kita buat, sebelum kita cakap, kita consciouskan. Apa aku nak cakap ni? Apa aku nak cakap? Make sure yang baik. Audit your word. Audit your word. Okay. Next. Ni antara perkataan-perkataan yang luar biasa. Saya suka. Happy, grateful, satisfied, successful, love. Terima kasih, saya sayang awak. Saya rasa terharu dapat kawan macam awak. Luar biasa, saya sayang awak, saya rindu awak. Ini perkataan-perkataan yang tuan-tuan inspiring. Wow, cheerful, handsome, beautiful. Tuan-tuan kena selalu sebut gini, life is great. Saya ingat tentang life is great. Ketika saya jumpa guru saya, guru bahasa Inggeris saya cerita dengan kawan-kawan saya, puluhan tahun tak jumpa. Bila jumpa saja dekat kampung di Yompeng, dan saya tegur dia dengan isteri saya, dan saya ajak dia makan sekali, dan saya tanya cikgu ni dah pencen rupanya dah 6-7 tahun, umur dia dah 60 lebih. Saya tanya, cikgu 30 lebih tahun cikgu kerja sebagai cikgu, apa satu perkataan yang cikgu terfikir? Dan dia sebutkan, yes Amir, fantastik. Bayangkan perkataan fantastik menjadikan saya, wow, hebatnya. 30 lebih tahun dia berkhidmat sebagai guru, meletakkan satu perkataan yang pada saya powerful, fantastik. Agak-agaknya kita dah kerja 20 tahun, 15 tahun, apakah perkataan kita nak bagi pada majikan kita ya? Wah, okey. Saya ada sahabat saya, Ibu Melik Puspitasari daripada Batam. Selamat datang Ibu, terima kasih kerana join. Happy saya. Dan saya nak bagi tahu sebelum saya terlupa, Ibu Meli, salah satu untuk melahirkan, yang ini saya kena terus share. Ibu Meli, saya nak share. Ni saya nak share terus yang ini Nanti saya patah balik ke belakang. Ni yang saya nak share. Tuan-tuan, ini penting. Ada 4 hormon kebahagiaan yang kita kena dambakan setiap hari. 4 hormon kebahagiaan. Sains. Salah satunya ialah yang saya nak kaitkan dengan Ibu Meli daripada Batam yang ada bersama dengan kita kali ini, ialah hormon oksitoksin, iaitu hormon kasih sayang. Hormon kasih sayang yang saya masukkan kat situ adalah, tuan-tuan boleh baca sendiri. Hormon kasih sayang salah satunya ialah memeluk dan dipeluk, hugging. Dan Ibu Meli telah buat satu buku, The Power of Hugging. Tuan-tuan kena dapatkan. Maknanya semakin banyak kita memeluk, memberi kasih sayang, dan kita dipeluk, maknanya hormon oksitosin akan meningkat dan kita akan lebih banyak bahagia. Ketika kita jaga kucing, bagi makan kucing, kita peluk kucing, kadang-kadang tidur dengan kucing, dia sebenarnya melahirkan hormon oksitosin. Tuan-tuan kena buat lepas ni. So maknanya suami isteri, anak-anak semua, adik-beradik kena selalu berpelukan. Dan kalau bukan rahsia Ibu Meli, Ibu Meli ada penulis buku The Power of Hugging. Kalau bukan rahsia, dalam buku dia, Ibu Meli adalah survivor, cancer survivor. Dan alhamdulillah, dengan rezeki Tuhan, dengan kaedah hugging ini, Ibu Meli telah sembuh sepenuhnya. Maka tuan-tuan, saya sebutkan the power of hugging, giving love. Berikan kasih sayang. Terima kasih Ibu Meli. Saya rasa teruja sangat Ibu bersama dengan saya ketika ini. Ya. Terima kasih juga Pak Amir. Ya Bu. Terima kasih Pak. Ya. Yang kedua, ya Bu. Terima kasih Bu. Nanti kita sembang panjang-panjang Bu. Okey, yang kedua ialah hormon serotonin. Tuan-tuan, hormon serotonin. Saya ada lebih kurang 7 minit. 7 minit. Hormon serotonin. Hormon serotonin adalah apabila kita merasakan kita melebihkan orang lain berbanding kita.
Kita suka tolong orang. Kita suka tolong orang. Ini bulan puasa, pergi ambil laptop, pergi dekat Maybank to you, pergilah bagi sedekah-sedekah jariah tu. InsyaAllah, kita akan naikkan hormon serotonin. Hormon yang seterusnya adalah hormon dopamin. Ini hormon bahagia semuanya. Hormon dopamin ialah bila kita buat sesuatu, kita dihargai. Walaupun kita tak minta, tapi ketika saat kita dihargai, dengan kata-kata yang baik, hormon dopamin kita akan meningkat. Reward chemical. Reward chemical. Dan endorphin. Endorphin ialah hormon bahagia kalau kita sentiasa exercise. Workout, senaman, jogging, sebagainya. So tuan-tuan, untuk mendapatkan positive thinker, menjadi positive thinker, so semua aktiviti ini, semua hormon ini mesti dinaikkan. Tuan-tuan dan perempuan, saya pergi laju sedikit. Ini boleh baca, saya nak pergi ke atas sikit tadi. Okey, yang ini. Perkataan ini saya dah sebutkan tadi, yang ini saya nak sentuh. Change your belief system. Semudah A, B, C, D, E. Ini adalah Rational Emotive Behavioral Therapy. Puan Adibah biasa dengan ini, sangat biasa. Ini adalah salah satu kaedah REBT dalam kaunseling, bagaimana kita nak ubah cara kita memberi makna, belief system kita nak ubah. So, A adalah event yang berlaku di luar diri kita. Kita tak boleh kawal apa saja. Contohlah, contoh mudah. Contoh mudah. Kita minta naik pangkat. Eventnya minta naik pangkat, tapi gagal. Belief system kita menyatakan bahawa aku mesti naik pangkat. Bila perkataan mesti menjadi belief system, bila tak dapat saja yang A, B pula kata mesti dapat, apa berlaku pada C? C adalah emosi kita. Emosi kita akan menjadi sangat kecewa. Sangat kecewa. Bayangkan kecewa ini, kita fokus pada kecewa kita, dia akan expand kekecewaan dan menjadikan diri kita terbunuh oleh diri kita sendiri. Dengan rasa yang teruk, merudum dan sebagainya. Now, this is the time, this is the moment untuk kita dispute. Dispute ni D. Kita cabar. D itu adalah dispute. Kita cabar. Kita cabar belief system kita yang baru. Tak semestinya aku naik pangkat tahun ini, aku boleh naik pangkat tahun depan. Ketika kita ubah belief system yang baru, apa berlaku pada E? Our new emotion. Kita akan rasa lebih reda dan reda dan sabar dan syukur. Oh, mungkin ada sebab kena dapat tahun ni. Mungkin aku memang belum layak. Adalah hikmahnya. So, kalau itu belief system kita, emosi kita akan rasa lebih wow. So, gunakan A, B, C, D ini untuk kita challenge belief system kita. Okay, next. Tuan dan puan, kaedah lain yang boleh saya share. Kaedah lain yang boleh saya share, juga perkataan tapi dalam inkantasi. Inkantasi ini menyebut perkataan-perkataan yang baik dengan cara yang bersungguh-sungguh, dengan reaksi muka yang bersungguh-sungguh. Hari ini saya fokus, saya bertenaga, saya ceria. Saya happy dengan fisiologi sekali. Every day, in everywhere, I am better and better. Sebutkan, ajak anak-anak. Kita jadi ketua, kita lead. Satu rumah bergegar. Dia macam doa, satu doa. Hari ini saya ceria, bertenaga, positif. Tuan-tuan, amalkan inkantasi. Kita tak boleh, hari ini saya fokus, saya bertenaga, saya ceria. Fisiologi kita tak seperti apa yang kita mahukan. Dia tak jadi. Dengan fisiologi sekali. Tuan dan puan, next. Biasa-biasakan dengan mind not mind. Kita kadang-kadang sakit hati sebab orang tu tak setuju dengan kita. Orang ada pandangan dia, kita ada pandangan kita. So, kita kena biasakan. Mind not mind. Ni saya punya, tapi itu bukan saya punya. Mind not mind. Kalau kita tak setuju dengan orang, sebut mind not mind. Tuan-tuan, associate dan dissociate. Kita jangan associate kepada benda yang dia tak setuju. Nanti kita sakit hati. Kita kena dissociate. Okay, mind not mind. Mind not mind. Okay? Okay, apa tu? Okay. Next. Okay, saya yang ini saya tak boleh terangkan dengan masa yang ada juga. Ini saya dah terangkan. Ini tips, boleh tengok dekat slide yang nanti saya share pada semua. Dan tips juga boleh baca sendiri. Ini pun boleh baca sendiri. Okay, this is the last. Apa Mahatma Gandhi kata? Keep your thought positive because your thought become your word. Keep your word positive because your word become your behaviors. Keep your behaviors positive because your behaviors become your habit. Keep your habit positive because your habit become your values. Keep your values positive because your values become your destiny. Ini Mahatma Gandhi sebutkan. Tuan dan puan. Okey, positive quote. Sama-sama kita baca. Saya tunjukkan secara lalu saja.
Diamond dia terjadi dengan stres yang kuat, tapi dia boleh kontrol dan boleh kawal dan akhirnya dia keluar dengan penuh bergaya sekali. Biarkan kita punya stres terbang jauh-jauh. Okay? Stress is not what happened to us, is our response to what happened. And response is something. You need to choose. Okay. Ini agak menarik. Sees the invisible, feels the intangible and achieve the impossible. Positive thinking will determine your positive outcome. Yes. Train your mind to see the good every situation. Okay. Dan akhir daripada saya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan sebenarnya orang yang berjaya adalah orang yang lebih baik daripada hari ini berbanding semalam, dan orang yang gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam. Tuan dan puan, barang siapa yang melakukan hal baru yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan mendapat pula pahala orang lain mengerjakan hal baru yang baik. Tuan dan puan, jom sama-sama saya mengajak diri saya semuanya untuk berfikir baik, melakukan baik, beremosi baik, doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita akan berjumpa Allah di syurga bersama-sama. Terima kasih semuanya sekali. PM Jariah, terima kasih banyak. Mungkin boleh kita buka dengan 1-2 soalan. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Aris. Amin pada apa kesemua yang telah didoakan tadi. InsyaAllah moga-moga ini menjadi sesi yang bermanfaat untuk kita semua. Okey, masa pun dah pukul 12, tapi kita raikan 1-2 soalan jika ada mana-mana peserta yang ingin memberi soalan atau boleh Bagi pandangan juga PM Jariah ya. Yes, unmutekan speaker dan tanyakan soalan pada Dr. Amir. Okey, ada soalan di chat. A, B, C, D, E tadi apa tadi? Okey, A adalah event, B adalah belief system, C adalah emosi kesan daripada event, D adalah dispute, kita cabar belief system, kemudian E adalah emosi yang baru. Ya. Okey, ada lain-lain soalan lagi? Boleh cadangkan buku yang sesuai untuk tajuk hari ini? Dr. Aris, ada soalan di situ? Oh, buku kan. Kita ada The Power of Subconscious Mind. Kemudian kita ada banyak basic NLP, buku NLP, tuan-tuan boleh baca semua berkaitan dengan mind. Kemudian kita ada Manual for Brain. Boleh cari juga buku Dr. Michael Hall. The Power of Supernatural, Dr. Joe Dispenza pun sangat bagus, boleh baca. Itu antara buku yang boleh saya suggest. Okey, terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan daripada partisipan? Dr. Jariah, Ya. Syukran. Okey, boleh. Syukkan soalan. Nak tanya soalan dekat Dr. Amir. Ya. Dalam Jim Collins, Dr. Jim Collins dalam buku Great by Choice, dia katakan antaranya adalah we have to face the brutal fact. Okay, in order to move forward, then we have to face the brutal fact. So macam mana kita nak face the brutal fact dalam keadaan yang kita tenang? Yes, itu good. Soalan. Ya, soalan yang bagus. Sebelum kita nak berubah, contohlah ini soalan yang sangat bagus. Sebelum kita nak berubah kepada yang baik, ataupun sebelum kita melepasi cabaran yang kita sedang hadapi di depan, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita accept the brutal fact. Kita tak boleh langkau, kita kena accept dulu. Dan kebanyakan orang yang sakit, dia akan menjadi hewaya bila dia tak terima bahawa dia sakit. Maka betul apa yang disebut Dr. Jim Collins tadi. Dia kena face dan dia kena accept. Dalam NLP dia ada 7A. Cikgu Jasmine yang pertama ialah acceptance. Kita kena terima dulu keadaan kita. Kan? Yang kedua ialah dia ada A yang pertama acceptance, A yang seterusnya ialah
Cikgu Jasmine bantu saya yang kedua. Kemudian kita ada anchor, kemudian kita ada explain tak silap saya. Saya lupa. Tapi perkara pertama memang kena accept. So tak ada perkara yang kita melangkaui, tak boleh. Kita nak turunkan berat badan. Adakah kita nak terus turun badan tanpa kita terima bahawa sekarang aku memang berat, obesity, kena terima dulu. Kalau tak terima dia tak jadi. So untuk peringkat pertama, tuan saya sebutkan, saya setuju kita kena accept dulu. Macam mana nak accept? Kalau tengok modal individual change dalam teori Lewins atau teori Kobler, proses manusia berubah itu ada peringkatnya. Contoh berlaku pandemik ini, pertama sekali dia panggil chaotic. Orang kelang kabut. Kemudian dia marah. Kemudian anxiety, bimbang. Nanti selepas anxiety dia mula acceptance. Lepas acceptance, baru dia mula integrate. Barulah nanti dia move forward. Dia move on. Itulah dia punya keluk dia. Dia tak boleh terus berubah gitu. Kalau berlaku tu Alhamdulillah. Tapi berdasarkan kajian saintifik ikut teori perubahan manusia, dia ada dia punya proses. Dia slowly sampailah dia boleh move on. Adakah saya menjawab, Doktor? Ya, terima kasih. Terima kasih, Dr. Imran. Okey. PM Jariah. Oh, okey. Ada satu sini. Tuan-tuan, satu lagi buku yang boleh saya suggest ialah buku Inovasi NLP Pelonjak Prestasi Diri. Yang ini tengah hangat macam pisang goreng lah. Goreng pisang ke pisang goreng. Salah satu itulah. Ini tengah murah. Maaf saya sebut harga tengah murah betul-betul ni. Harga 70 lebih sekarang 60 lebih. Tak silap saya. Boleh cari sahabat saya Datuk Jai, Dr. Syahri, ramai ingat dalam sini. Pisang goreng panas. Okay. Some people are using some kind of medication herb to increase positive hormone. Is it recommended? Saya tak boleh jawab sebab bukan bidang saya. Saya tak berani nak jawab. Tapi secara umumnya ada herba-herba yang sesuai. Orang tua-tua kita dulu mencadangkan. Tapi itu secara general. Secara saintifiknya, saya bukan orang yang sesuai untuk menjawab. Terima kasih soalan tu, Teknologi Suhaimi. Okey, saya rasa Dr. Amir, Yes. Last question lah agaknya sebelum kita tamatkan session ni. Ya. Bagaimana agaknya kita nak merumuskan semua ni dan kemudian mempositifkan diri kita untuk menghadapi teaching and learning session ni yang sedang rancak bermula selepas COVID ni. Sebab kan kita nak Kak Is, kita nak memotivasikan educator kita semua kan? Ya. What, any suggestion? Okey. Soalan yang bagus, soalan cepumas. Kepada saya masih percaya kita kontrol diri kita. Kalau dalam diri kita lebih huge ataupun lebih besar daripada apa yang di luar, kita sedang kawal apa yang di luar dengan kualiti apa yang di dalam. So kuatkan kualiti kita. Apa pun yang kita nak cakap, perkataan yang baik. Ini adalah waktu chaotic. Kalau kita bercakap perkataan yang makin negatif, dia semakin chaotic. Dia tak akan membantu. So breathing dengan betul, keluarkan perkataan yang baik, persepsi, pilih yang baik-baik dan tingkah laku dan tindakan kita juga akan baik-baik dan penyelesaian akan lebih mudah dijumpai. Itu prinsipnya. Kalau sebaliknya, dia akan jadi teruk, masalah lain akan timbul. Tuan dan puan, ini berkaitan dengan jiwa manusia, pemikiran manusia. Dia sangat unik dan kita kena keluarkan satu demi satu dengan struktur, dengan halus. Mudah-mudahan Allah bantu kita PM Jariah. Saya percaya semua orang sedang melalui experiential learning ini 100 tahun sekali. Dan ini menjadi sejarah, ini menjadi makna yang dia mencabar bagaimana kita memberi makna. InsyaAllah dengan cara menjaga pemikiran, perkataan, emosi kita, tingkah laku kita, Allah akan bantu memudahkan mencari penyelesaian. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua peserta. InsyaAllah moga-moga dengan apa yang kita telah dapat dan dikongsikan bersama oleh Dr. Amir tadi akan lebih menjadikan kita positif dan boleh memberi banyak contribution dan kita akan memberi lebih banyak manfaat seperti yang kita telah go through tadi.
tiada apa yang diperlukan untuk nothing. Untuk syarat untuk bahagia, kita perlu bersyukur. E plus R is equal to outcome. Kita perlu breathing, word, positif dan semuanya. Tidak memerlukan kos yang tinggi. Cukuplah untuk kita terus berjihad memperjuangkan tanggungjawab kita sebagai khalifah, insya-Allah. Dengan itu, sekali lagi kami daripada pihak KAIS dan semua partisipan ingin mengucapkan terima kasih teramat sangat kepada Dr. Amir atas perkongsian, juga kepada semua para peserta yang telah sama-sama mengikuti webinar sharing session ini. Terima kasih, dan kita akan ada session tomorrow dan kita akan join seminar yang akan datang. Sekian, terima kasih. Dr. Jaria, Ya, 30 saat saya akhir. siapa ni? Amir. Okey, Dr. Amir, yes. Okey, terima kasih PM Jaria. Saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada KAIS, Prof. Faiza, PM Jaria, semua warga kerja KAIS. Terima kasih jemput saya. Dan saya nak ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi mendengar saya pagi ini. Saya tahu saya banyak kelemahan. Yang lemah itu tinggalkan. Kalau ada yang bermanfaat, tolong sama-sama sebar-sebarkan. Dan kalau saya ada perkataan yang salah, tingkah laku yang agak sumbang, saya mohon ampun dan maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya mendoakan semua sekali sahabat saya untuk sentiasa sihat, diredai, luar biasa, sihat dan bertenaga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita punya web sharing session boleh di-download bahannya